sebab usrah itu terlampau spesifik sangat. Menghadiri majlis ilmu. Okey. Lagi? Kuat sikit. Charity. Cuci tandas, tolong orang tanpa bantuan. Tolong bersihkan rumah orang. Okey, cantik. Boleh mendatangkan akhlak yang baik. Baik. Lagi? Come on. Saya nak 5 je. 7 je? Oh 2. Oh tak tahu ya cara nak mendatangkan akhlak yang baik. Majlis ilmu, buat charity. 3. Sedekah. 3. Okay. Keempat. Boleh terima. Tengok wayang. Tak dengar. Oh solat. 4. Solat pada waktunya, awal waktu lah. Oh solat awal waktu boleh datangkan akhlak yang baik Okey. Ialah disiplin kan. Okey baik. Akhlak lah tu. Okey baik. Lagi? Saya ulang. Majlis ilmu, charity, solat, seperti tadi apa? Sedekah. Okey. Lagi? Amanah. Macam mana nak buat amanah? Aktiviti lah yang boleh menimbulkan amanah, yang boleh menimbulkan akhlak yang baik. Respect. Aktiviti hormat menghormati. Macam mana aktivitinya? Oi, dia nak sukat, dia kena ada aktiviti. Kau dah macam mana nak sukat? Respect lecturer. Macam mana aktiviti respect lecturer? Apa nak buat? Itu yang saya nak. Apa dia? Jangan kutuk belakang. Maknanya bahasa mudah tak mengumpat. Okey baik. Tak mengumpat boleh datang ke akhlak baik. Okey baik. 6. Apa dia? Good. Dekat-dekat dengan charity tadi. Okey, menarik betul juga. Cuba lebih kurang dengan charity. Come on, lain. Ui, banyak apa? Puasa siapa sebut tadi? Puasa boleh mendatangkan akhlak yang baik Betul, akhlak sabar, tak mata keranjang. Betul. Okey, baik. Puasa. Okey, baik. Nah, satu lagi. Kau sikit. Mengundi. Menarik juga tu. Kat mana gelang patah? Mengundi ni boleh mendatangkan akhlak yang baik. Itu kalau mengundi pemimpin baik. Okay. Last. The last one. Aktiviti tanggungjawab apa dia? Yalah, jujur ni tak boleh ukur tau. Apa benda yang kita buat sampai timbulnya tanggungjawab, sampai timbulnya jujur? Mana jangan meniru. Okey, saya ulang balik saya cuba ingat. Pertama apa tadi? Majlis ilmu. Yang kedua charity. Yang ketiga sedekah. Yang keempat solat. Yang kelima puasa. Yang keenam pengundi lah. Yang kenapa? Tidak menipu. Yang ketujuh tidak mengumpat. Okey, baik. Jadi boleh tak sebagai penutupnya saya minta kerjasama 3 orang. Minta ke depan volunteer lelaki. Tiga orang yang mewakili kita semua. Come on, 3 orang. Okey, terima kasih tuan. Silakan. Dia macam nak bangun seorang. 2 orang lagi. Bangun. Okey, 2 orang lagi, please. Okey, Lala dan mengangkat kerusi sekali. 3 orang. Main, sini. 3 orang, okey baik. Cuba anda berdiri kat sini dalam keadaan pandang ke sana. 3 orang. Bangun. Siapa nama?
Lutfi. Anda? Ini penutup Faik, Lutfi dan Najmi. Okey. Anda berdiri sebelah mana belah? Sebelah mana belah? Satu, sebelah sini. Dua, dan sebelah sana. Tiga. Terus Okey. Tiga orang ni mewakili kita tau. Ingat baik-baik. Mewakili siapa? Mewakili kita semua. Mewakili kita semua. Semua mereka beruntung terpilih. Okey Jelaskan center tak di antara dua kerusi ni mereka ada? Mereka berada di antara dua kerusi. Center tak? Sama rata tak? Okey. Saya minta kedua orang Afiq, Faik dan Najmi selaku mewakili kita tau. Kita jangan gelakkan dia. Mewakili kita. Okay, untuk bertindak apa yang saya cakap. Kalau benda tu ada buat, ada lakukan, satu step ke depan tau, kecil dah. Tapi kalau benda tu tak ada buat, satu step ke belakang. Jujur. Mewakili kita semua ya. Okey. Pada minggu yang lepas hingga hari ini, ada tak anda mengumpat salah seorang profesor pensyarah ataupun kawan-kawan kita? Jangan cepat sangat jawab, cuba bawa fikir dulu. Sekali pun valid tau. Kalau ada, kalau nanti dulu, kalau buat dah ada, ngumpat, satu step ke depan, tak ada satu step ke belakang. Walaupun sekali. Termasuklah ngumpatkan kawan tau. Ingat mereka mewakili. Okey. Silakan. Anda ni kalau tak bergerak. Okey ya. Okey. Dalam seminggu yang lepas hingga hari ini, ada tak anda bersedekah? Bukan kerana paksa, bukan kerana ada program. Minimum RM10. Kalau ada, step ke depan. Okay. Kalau ada, step ke belakang. Kalau tak ada, step ke depan. Jelas? Woi. Minimum RM10. Hey, bukan seminggu tu campur-campur. One off. Mana boleh? One off sekali dalam tempoh seminggu. Ada tak sekali apa? Minimum RM10. Kalau bawah-bawah tu tak valid lah. Bukan campur-campur RM10. Kalau dalam seminggu yang lepas, kan? Ya, anda cakap nak berakhlak. Antara apa aktivitinya apa? Yang kau sebut yang banyak tadi? Puasa. Ada sebut puasa tadi kan? Ada tak anda puasa yang bukan puasa qadha, bukan puasa ganti, tapi puasa sunat, Isnin ataupun Khamis ataupun sunat-sunat yang lain? Kalau ada dalam tempoh seminggu yang lepas hingga hari ini, kalau ada, step ke belakang. Kalau tak ada, step ke depan. Okey. Soalan yang seterusnya, anda kata nak mendapatkan akhlak adalah antara caranya apa? Solat. Okey. Ada tak dalam minggu yang lepas anda solat awal waktu? Paling kurang 10, paling kurang 5 waktu sentiasa di awal waktu. Itu boleh totalkan dalam tempoh seminggu. 5 waktu paling kurang.
Kalau ada step ke belakang, tak ada awal waktu tau, 5 waktu. Step ke depan. Awal waktu. Oi, besar kau kau. Okay. Yang terakhir. Anda kata nak berakhlak, antara caranya apa? Beli tak beli tak? Hah? Meniru kan? Tak baiklah meniru. Suka nombor satu tadi apa? Nombor satu tadi apa? Menghadiri majlis ilmu. Okey. Anda kata nak akhlak, antaranya caranya adalah menghadiri majlis ilmu. Tolak majlis ilmu yang kat kuliah yang wajib. Anda sengaja nak pergi cari tok guru, cari ustaz kat masjid. Nak cari bukan kerana duit masa dalam minggu lepas hingga hari ini. Kalau ada start belakang, walaupun sebab ada seminggu kan, walaupun 2 kali, minimum 2 kali. Kalau ada 2 ke belakang, tak ada step lagi ke depan. Depan lah. Kalau ada minimum 2 kali, step ke belakang, tak ada step ke depan. Okey, baik. Sekarang cuba kita semua sedang menggelakkan diri kita. Bayangkan ini adalah neraka dan di belakang ini adalah syurga. Agak-agak kita semua dekat dengan neraka ke dekat dengan syurga? Anda kata anda nak berakhlak, buat benda-benda yang anda sendiri senaraikan, bukan saya. Tapi realitinya untuk mendapatkan akhlak yang sempurna, itulah amalan yang kita perlu buat. Tapi kita sendiri dalam keadaan gelap dan menggelapkan diri kita, sentiasa step ke hadapan, dan kalau depan itu adalah syurga. Dan kita mati malam ini, dan kiamat mungkin berlaku Jumaat ini. Mana kita nak pergi? Surga di sini. Ya. Terima kasih kepada 3 orang yang sudi menjadi ikon. Ya, terima kasih kepada mereka. Nah, saya ingatkan kepada adik-adik yang lain, mereka mewakili kita. Agak-agak kalau saya teruskan lagi soalan demi soalan, dia akan step ke depan ke belakang. Itulah kita. Inilah kita. Kita kata akhlak nak baik, nak menjadi mahasiswa mukmin, berbanding kompetensi, penting lagi akhlak. Dan cara nak dapatkan akhlak anda dah senaraikan. Tapi realitinya, kita hanya pandai bercakap dan tidak buat. Kita bukan jenis walk the talk. Kita hanyalah tim kosong yang mampu mencanangkan konon-kononnya kita balik bagus. Oleh sebab itu, anda kena tengok balik, dan kita tengok balik. Mahasiswa mukmin, kompetensi dia hebat, dan dia punya akhlak pun hebat. Kompetensi saya ulang, nak dapatkan dia hanyalah run the software untuk tahu kita ni pandai ke, bijak ke, kreatif. Dengan sebaik-baik mungkin, jadilah pelajar yang paling aktif kat Indonesia. Dan yang kedua, akhlak pula nak dapat by hook by crook, tidak dapat tidak, kena mujahadah untuk buat benda-benda tadi. Tak ada jawapan lain. Tak ada jawapan lain. Dan kalau ada jawapan lain pun, cubalah cari-cari balik kawan yang baru, bahan bacaan yang baru, radio yang baru, rancangan TV yang baru. Jangan rasa kita kehilangan kawan, tapi kita akan dapat lebih lagi kawan mungkin. Kalau ini anda akan dapat ubah mahasiswa mukmin yang kita dambakan, yang kita teorikan, insya-Allah akan terlahir kat UNICEF ini sendiri, dan dia crystal clear apa yang dia nak capai. Bila berlaku kiamat pun, dia dalam keadaan begitu sejahtera dan bahagia dan tahu. Sebab realitinya, sebagai penutup, saya bagi sedikit statistik. Kita ni kalau nak mengharapkan amal kita, sembahyang kita, tidak ke mana. Dalam 65 tahun kita hidup, sebab Nabi sebut a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 dan 70.
Di antara 60 hingga 70, tengah tu 65. Tolakkan 15 tahun siap-siap. Pasal apa tolak 15? 15 tahun ni umur akhir balik, start dikira amalan. 65 tolak 15 adalah 50 tahun. 50 tahun Allah nak hisap umur kita. Mari kita tengok apa sebenarnya yang kita buat. Kalau satu hari kita tidur 8 jam, doktor kata maksimum bagi dewasa tidur 8 jam. Selama 50 tahun sisa usia kita yang akan diperhitungkan oleh Allah. Dengan purata satu hari 8 jam, kita sudah menghabiskan 17 tahun untuk tidur. Adakah tujuan hidup kita untuk tidur? Itu tak masuk lagi tidur tengah dalam kuliah, tidur tengah khutbah Jumaat, hari Minggu kat dalam bilik. Allah, Ustaz, takkanlah tidur dia tak ada ke aktiviti siang hari? Kami kat Uniside ada. Satu hari kita aktiviti siang hari dengan begitu aktif untuk menjadi khalifah tadi 12 jam. Itu purata dia, average. Selama 50 tahun sisa usia kita di perhitungan Allah, kalau satu hari 12 jam, kita sudah menghabiskan 25 tahun untuk aktiviti siang hari atau bekerja. Mana lama nak tidur? Mana lama nak tidur? Lama lagi aktiviti. Ustaz, takkan aktiviti je Ustaz, tak ada kerehat. Halau-halau nyamuk dulu. Kan, kena main syawan dulu, habis main syawan kopi ready pula, habis kopi ready kopi jantan, habis kopi jantan kopi janda. Tak ada Ustaz rehat-rehat sambil-sambil tengok TV, ada. Satu hari kita rehat lebih kurang 4 jam. Tambah tolak lah, lebih kurang 4 jam. Selama 50 tahun sisa usia kita sudah menghabiskan 8 tahun untuk rehat. Campurkan ketiga-tiga ni. Tolong congak sikit anda kan banyak yang kelulusan ekonomi kan? 17 tahun tidur, tambah 25 tahun aktiviti siang hari, tambah 8 tahun rehat. Berapakah totalnya? Berapakah totalnya? Anda kata sisa usia kita tinggal 50 tahun. Habis untuk 3 aktiviti, habis umur. Maknanya tujuan hidup kita adakah untuk tidur, aktiviti siang hari dan rehat? Itukah tujuan hidup kita? Anda nak nafikan pun itulah realiti. Ini tak masuk lagi yang disebut sebagai ibadah khusus yang dinamakan solat, puasa, zakat, baca Quran dan sebagainya. Dia solid 17 tahun tidur, solid 25 tahun aktiviti siang hari atau bekerja, solid rehat. Tak masuk lagi solat, dah habis umur. Tak apalah, walaupun dah habis umur, kita kira lah juga berapa tahun kita solat. Kalau satu solat lebih kurang tambah tolak 10 minit. Sehari semalam orang Islam sembahyang berapa minit? Berapa waktu? 5. 10 kali 5 patutnya berapa minit? 50. 50 susah kira. Kita bundarkan jadi sejam. Dengan purata satu solat 10 minit. Selama 50 tahun tau sisa usia kita untuk diperhitungkan oleh Allah. Kita baru solat 2 tahun. 2 tahun solat, 17 tahun tidur. 2 tahun solat, 25 tahun aktiviti siang hari. 2 tahun solat, 8 tahun rehat. Itu pun satu solat 10 minit. Biasanya profesor sembahyang 2 minit setengah dia. Mahasiswa mungkin amatur 2 minit setengah. Kalau 10 minit pun baru 2 tahun. 2 tahun nak membeli syurga Allah yang mahal harganya. Kita tidak masuk syurga dengan amalan kita ni, tapi dengan apa? Dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Cerita terkenal seorang sufi dengan bengkak-bengkak dahinya, amalannya, orang yang paling baik kat dunia, tiba-tiba berhujah dengan Allah. Dia ceritakan, aku nak masuk syurga dengan amalan yang aku buat. Allah kata fine. Dia timbang, ringan sangat amalan dia berbanding rahmat Allah. Kau sekarang diperintahkan oleh aku masuk ke dalam neraka. Oh, ya Allah, aku tak sangka apa sikit sangat. Yelah, 2 tahun solat, 17 tahun tidur, 2 tahun solat, 25 tahun aktiviti siang hari, 2 tahun solat, 8 tahun rehat. Ya Allah, aku nak dengan rahmat-Mu. Maka barulah dia dicampakkan ke dalam syurga Allah. So macam mana kita nak jadikan hidup ini 17 tahun tidur, 25 tahun aktiviti siang hari, 8 tahun rehat dan solat tadi. Kita nak jadikan hidup kita semua dekat dengan rahmat Allah, itu je. Nak dekat dengan rahmat Allah, saya simpulkan balik. Jadi mahasiswa mukmin yang berkompetensi, yang berakhlak. Cuba dapatkan, insya-Allah itulah dia seorang mukmin yang akan mewarisi
syurga Allah. Kalau berlaku kiamat, dia berani mati. Kalau dia mati pun, dia rasa tidak gundah pulangnya. Itulah dia mahasiswa mukmin. Saya rasa cukup sekadar itu saja. Untuk menambahkan lagi mukmin anda, Ustaz bawakan juga beberapa buku-buku tambahan yang ada kat dalam lorong ni, CD-CD bacaan ilmiah akademik untuk menjadikan kita berkompetensi dan akhlak. Boleh dapatkan selepas saya ini. Moga-moga berjumpa lagi di angkasa kejayaan, di dunia ataupun di akhirat. Selamat menduduki peperiksaan. Ini sebahagian dari proses dia untuk mengenal who are you, who am I, untuk kalau boleh kita menjadi seorang yang kreatif dan hanya learn ataupun run the process. Dan sekian dahulu, boleh dapatkan ataupun hubungan dengan saya Facebook Mantok, dan Facebook, Twitter dan sebagainya dekat mantok.com.my. Untuk kita berhubung terus dan mengajukan soalan jika berkesempatan. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.